Hello. Dalam pembentangan terakhir kita definisikan semula sinus, cosinus dan fungsi tangent dalam cara yang lebih meluas. Di mana kita katakan jika kita ada unit bulatan dan theta kita ialah, apakah theta kita? Theta kita ialah sudut kita. Mari saya gunakan alatan yang betul. Baiklah, mari katakan sudut kita ialah sudut antara katakan paksi X dan radius dalam unit bulatan, dan ini ialah radius kita. Ini ialah radius kita ya. Di sini kita tandakan koordinat titik di mana radius bersilang. Unit bulatan kita ialah X dan Y. X, Y. Definisi baru kita pada fungsi trig ialah sinus. Baiklah, kita tuliskan di sini. Sinus theta ialah sama dengan koordinat Y. Ianya sama dengan koordinat Y di mana ia bersilang, dan ingat ini ialah unit bulatan. Ia bukan hanya mana-mana bulatan, yang bermaksud ia ada radius 1. Cosinus theta ialah sama dengan koordinat X titik ini. Sama dengan koordinat X titik ini. Okey. Ini ialah koordinat X. Kita letakkan pada bulatan. Dan tangent theta sama dengan bertentangan. Tangent theta di sini sama dengan bertentangan, bersebelahan, per dengan bersebelahan ataupun Y per X. Ia menarik kerana ianya sama dengan sinus. Theta per cosinus theta. Saya akan lakukan itu. Saya tidak terfikir untuk melakukannya. Tetapi ia meninggalkan anda dengan sesuatu yang anda boleh fikir. Jadi kita akan lakukannya. Mari kita lihat bagaimana. Okey, kita lihat bagaimana ia menentukan fungsi ini. Dan saya andaikan tempat yang baik untuk memulakannya ialah dengan fungsi sinus, dan kita cuba grafkannya. Mari tuliskan, kita buat jadual seperti yang kita selalu buat. Apabila kita definisikan satu fungsi, kita akan buat jadual di sini. Mari kita letakkan nilai theta. Okey, kita letakkan nilai theta di sini. Dan cari apakah sinus theta. Okey, kita buat simbol sinus theta. Maka apabila theta ialah sama dengan 0 radian, apakah sinus theta? Apabila theta 0 dan kemudian radius antaranya. Okey, kita tandakan di sini. Theta 0. Ini ialah radius dan ini ialah titik di mana radius bersilang pada unit bulatan. Dan titik ini ada koordinat 10, bukan? 10. Di sini kita tandakan supaya anda mudah lihat. Dan jika di mana ia bersilang pada unit bulatan ialah pada 10, seperti ini. Kemudian sinus theta ialah koordinat Y. Maka sinus theta ialah 0. Kita tuliskan di sini. Jika kita katakan apa ialah sinus theta apabila theta ialah, sama dengan pi per 2. Jadi apakah sinus theta? Maka sekarang radius kita ialah radius ini, dan kita bersilang pada unit bulatan di sini pada titik 0, 1. 0, 1. Dan kenapa koordinat pada 0, 1? Baiklah, ini ialah 1. Apa berlaku apabila kita ada theta sama dengan pi radian? Okey, itu adalah pertanyaan yang kita perlu jawab. Maka apabila pi radian kita bersilang pada unit bulatan di sini, okey, yang saya tandakan ini, kita pada pi radian,
ini ialah sudut pi. Kita buat simbol pi di sini. Kita bersilang dengan unit bulatan pada negatif 1, 0. Kita tandakan negatif 1, 0. Kerana sekali lagi unit bulatan ini, maka pada negatif 1, 0, apakah koordinat y? Baiklah, ianya 0. Kita tuliskan pada sinus theta ianya 0. Okey, kita akan pergi sekeliling bulatan. Apabila kita ada sudut, apabila theta sama dengan 3 pi per 4, 3 pi per 4. Okey, kita dah tuliskan di sini. Tidak, maaf ya, kesilapan, pi per 2. Bukan 4 tetapi 2. Kerana pi ini dan setengah bahagian pi yang lain, maka ini ialah 3 pi per 2. Maaf ya. Maka apabila theta sama dengan 3 pi per 2, apakah sinus theta? Baiklah, sekarang kita bersilang unit bulatan di sini pada titik 0, negatif 1. Maka sekarang sinus theta sama dengan negatif 1. Baiklah. Kemudian kita pergi ke sekeliling bulatan kedua. Pi radian, kita pergi pada titik ini semula. Okey, kita kembali pada titik yang ini. Maka sinus theta, kita pada 2 pi. Dan sinus theta kita, apa yang kita dapat? Okey, sekali lagi ianya adalah 0. Maka kita grafkan titik ini dan kita cuba cari apa titik antaranya dan akan kelihatan. Dan anda graf fungsi sinus. Baiklah, kita akan grafkan sebentar lagi fungsi sinus supaya anda boleh lihat dia punya koordinat ataupun alun dia. Okey, mari kita lukiskan paksi X. Paksi X kita seperti ini. Okey, ini ialah paksi X saya. Okey, kita telah siap. Dan mari kita lukis paksi Y. Okey, kita akan buat satu garisan menegak. Okey. Dan seperti itu. Itu ialah paksi Y saya. Tidak seperti apa yang saya mahu lukis. Ini ialah Y. Baiklah, kita telah lukiskan dua-dua paksi. Dan itu pula yang panjang itu ialah X. Tetapi dalam kes ini, selain katakan itu paksi X, mari kita panggil paksi theta. Kerana kita definisikan theta sebagai input atau keutamaan kita dalam terma theta. Jadi kita panggil ini selain pada paksi X, kita panggil paksi theta. Okey, sekarang kita akan grafkan sinus theta. Dan apabila kita katakan theta sama dengan 0, baiklah, sinus theta ialah sama dengan 0. Kita tandakan di sini. Maka titik di sini 0, 0. Apabila theta sama dengan pi per 2, sinus theta ialah sama dengan 1. Maka kita tandakan di sini pada 1. Okey, kita tandakan 1 pada paksi Y. Okey, 1 di sini. Dan kita tuliskan. Jadi ini adalah titik pi per 2 dan 1. Apabila theta ialah sama dengan pi, sinus theta ialah 0 semula. Seperti yang anda lihat ini. Ianya 0 semula, jadi ia menaik dan menurun. Kita tandakan pada sini. Jadi ini ialah titik pi 0. Kita tandakan. Ini titik pi 0. Dan apabila theta sama dengan 3 pi per 2, apakah sinus theta? Okey, jadi kita tandakan di sini. Apabila 3 pi per 2, apakah sinus theta kita? Ia sama dengan negatif 1. Menarik? Ianya menarik bukan?
apabila kita dapat 2 pi, apabila kita dapat theta sama dengan 2 pi, sinus theta semula sama dengan kosong. Maka kita tahu titik-titik ini pada graf, kita dapat lihat dia punya bentuk atau kedudukan sinus theta, dan kita sebenarnya cuba titik di antaranya. Dan sebagai latihan, ia mungkin menarik kerana ianya menarik. Anda boleh cari banyak titik menggunakan 3, 0, 6, 0, 9, segitiga, atau anda boleh gunakan teorem Pythagoras. Tetapi anda sebenarnya dapat lengkung yang kelihatan seperti, okey, mari saya gunakan warna yang lebih menarik daripada kelabu gelap ini. Kita akan grafkan bersamaan. Anda akan dapat graf yang kelihatan seperti ini. Okey, kita naik, turun, kemudian naik semula. Okey, jadi kita akan berhenti pada sini. Anda mungkin pernah lihat sebelum ini graf yang kelihatan seperti ini. Terma untuk fungsi ini sebenarnya ombak sinus. Kita kenali sebagai ombak sinus kerana ianya beralun atau bergerak ke atas dan ke bawah. Dan sebenarnya jika anda meletakkan theta yang kurang daripada kosong, ombak sinus akan terus seperti ini. Ia akan kepaksi theta negatif. Ia akan bergerak selamanya dalam kedua-dua arah. Ia terus beralun antara 1 dan -1. Antara keduanya. Titik di antaranya. Okey, maka graf fungsi sinus. Itu graf fungsi sinus kita. Dalam modul seterusnya, saya akan grafkan fungsi kosinus, dan sebenarnya saya mahu tunjukkan anda graf fungsi kosinus. Kemudian saya akan tunjukkan anda bagaimana ia berkaitan dan juga bagaimana ia menggambarkan banyak jenis alunan dalam dunia dan bagaimana ia berkaitan dengan frekuensi dan amplitude. Jumpa anda pada modul seterusnya. Untuk keseronokan, anda mungkin mahu duduk dengan selai kertas dan cuba grafkan fungsi kosinus atau fungsi tangent juga. Jadi berseronoklah. Okey, bye-bye.